Teori Pelakuan Pengguna Kuliah Kedua. Di akhir pengajaran adalah diharapkan para pelajar dapat menerangkan pendekatan utility kardinal iaitu syarat keseimbangan pengguna untuk satu barang dan syarat keseimbangan pengguna untuk dua barang dan lebih. Keseimbangan pengguna ialah satu keadaan di mana pengguna telah memaksimumkan tingkat kepuasan. Pengguna dikatakan telah mencapai tingkat keseimbangan pengguna apabila dia menggunakan keseluruhan pendapatannya untuk memaksimumkan tingkat utility. Dalam jadual berikut menunjukkan data untuk barang X. Syarat keseimbangan pengguna untuk satu barang saja ialah apabila marginal utility untuk barang X sama dengan harga barang X atau ringkasannya MUX sama dengan PX. Berdasarkan rajah yang telah diberi, keseimbangan pengguna untuk satu barang X ialah pada kuantiti ketiga unit kerana MUX sama dengan PX iaitu pada nilai 4. Sekiranya pengguna menggunakan dua jenis barang, contohnya barang X dan barang Y, ada dua syarat keseimbangan pengguna yang mesti dipenuhi. Yang pertama ialah apabila utility per ringgit bagi barang X sama dengan utility per ringgit barang Y atau secara ringkasnya MUX per PX sama dengan MUY per PY. Syarat kedua ialah apabila jumlah perbelanjaan barang X dan jumlah perbelanjaan barang Y sama dengan tingkat pendapatan atau ringkasnya PXQX tambah PYQI sama dengan I, di mana PX ialah harga barang X, PY ialah harga barang Y, QX ialah kuantiti barang X, QY ialah kuantiti barang Y dan I ialah pendapatan pengguna. Pengguna tidak akan memaksimumkan utility jika MUX per PX kecil berbanding MUY per PY. Maka, untuk mencapai keseimbangan semula, pengguna mesti menambahkan penggunaan barang Y atau kurangkan penggunaan barang X sehingga MUX per PX sama dengan MUY per PY. Pengguna tidak akan memaksimumkan utility jika MUX per PX besar berbanding MUY per PY. Maka, untuk mencapai keseimbangan semula, pengguna mesti tambahkan penggunaan barang X atau kurangkan penggunaan barang Y sehingga MUX per PX sama dengan MUY per PY. Jika pengguna menggunakan lebih dari dua barang, maka syarat keseimbangan pengguna ialah MUX per PX sama dengan MUY per PY sama dengan MUZ per PZ dan seterusnya. Berikut adalah jadual yang menunjukkan data untuk dua jenis barang iaitu X dan Y. Diberi tingkat harga barang X ialah RM2 seunit dan harga barang Y ialah RM4 seunit. Tingkat pendapatan pengguna ialah sebanyak RM30. Berdasarkan data dalam jadual, kita dapati terdapat tiga kombinasi yang memenuhi syarat pertama iaitu MUX per PX sama dengan MUY per PY. Kombinasi tersebut ialah kombinasi A iaitu 5X dan 2Y. Kombinasi B iaitu 7X dan 4Y. Serta kombinasi C iaitu 8X dan 6Y. Jumlah perbelanjaan setiap kombinasi pula ialah kombinasi A sebanyak RM18, kombinasi B sebanyak RM30.
kombinasi C sebanyak RM40. Maka, kita dapat simpulkan di sini bahawa keseimbangan pengguna tercapai apabila pengguna menggunakan 7 unit barang X dan 4 unit barang Y kerana jumlah perbelanjaan untuk barang X dan barang Y sama dengan tingkat pendapatan pengguna iaitu sebanyak RM30. Perubahan terhadap keseimbangan pengguna boleh berlaku apabila harga suatu barang berubah. Berdasarkan jadual yang asal, andaikan pengguna menggunakan barang X dan barang Y, pendapatan pengguna kekal pada RM30, harga barang X kekal pada RM2 seunit, tetapi harga barang Y telah berubah menjadi RM2 seunit. Berikut ialah jadual yang menunjukkan maklumat untuk barang X dan barang Y bila berlaku perubahan terhadap harga barang Y. Kita dapati nilai MUY per PY telah berubah. Maka, apakah kombinasi yang baru? Berdasarkan data yang baru daripada jadual, kita dapati terdapat 3 kombinasi yang memenuhi syarat pertama MUX per PX sama dengan MUY per PY, iaitu kombinasi D, 3X dan 5Y, kombinasi E iaitu 6X dan 6Y, kombinasi F iaitu 7X dan 8Y. Perbelanjaan untuk setiap kombinasi masing-masing ialah RM16 untuk kombinasi D, RM24 untuk kombinasi E, dan RM30 untuk kombinasi F. Maka kita dapat simpulkan keseimbangan pengguna ialah pada penggunaan 7 unit barang X dan 8 unit barang Y. Keluk permintaan individu. Keluk ini boleh diterbitkan dengan menggunakan pendekatan kardinal. Berdasarkan jadual sebelum ini, kita telah melihat apabila berlaku perubahan harga untuk barang Y dari RM4 kepada RM2, kita dapati bahawa kuantiti diminta untuk barang Y telah meningkat dari 4 unit kepada 8 unit. Maka, berdasarkan maklumat perubahan harga dan kuantiti barang Y sebelum ini, kita boleh melakar satu bentuk keluk permintaan barang Y yang mencurun ke bawah dari kiri ke kanan, yang mana keluk ini menunjukkan hubungan negatif antara harga dan kuantiti barang Y. Sekian, terima kasih.